Bab 5 dalam buku ini, Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun ini berceritakan tentang permulaan tahun Masihi. Tapi ada satu subtajuk ini, Injil Barnabas tidak diiktiraf oleh gereja Rom. Apa sebabnya, Prof? Okey, Injil Barnabas ini merupakan satu maudhu' ataupun topik yang hangat sebenarnya. Sudah lama hakikatnya Injil Barnabas ini sudah dibincangkan. Tetapi di Malaysia dia tidak dibincangkan. Dia agak sejuk kerana mungkin dia adalah masyarakat majmuk. Itu satu. Yang kedua, di Indonesia dia dibincangkan dengan terang-terang sekali ya. Saya berdasarkan keadaan ini saya buat beberapa artikel lah. Sama ada dalam bahasa Arab artikel saya yang pertama terbit dekat Madinah dan seterusnya ada dalam English dan saya akan buat di Malay supaya anak-anak muda dalam bangsa Melayu boleh baca apa tulisan yang saya tulis. Injil Barnabas ini merupakan satu dakwaan yang dikemukakan oleh pihak Kristian bahawasanya ialah Injil palsu. Injil itu mereka mendakwa bahawasanya Injil itu ditulis sesudah Dante Alighieri. Siapakah Dante Alighieri? Dante Alighieri adalah penulis buku Divine Comedian. Divine Comedian yang mana Dante Alighieri mengambil maklumat daripada kisah Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup sekitar 1300 AD ya, AD bukan BC. Bila sebut tentang Injil Barnabas ia adalah AD, ya sesudah zaman Isa alaihissalam. Berbalik kepada Dante Alighieri itu, dia menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia kata dia bukan Rasulullah. Dia kata dia bersama dengan malaikat. Dia pun ada malaikat juga. Pergi juga ke alam macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Dia kata, alam seperti Muhammad, pergi naik ke langit dan pergi melawat syurga, pergi melawat neraka. Dia melihat bahawasanya Muhammad itu berada dalam neraka. Itu Dante Alighieri tulis. Dia kata, aku melihat Muhammad berada dalam neraka bertelanjang bersama dengan orang-orang puak-puak dia. Itu Dante Alighieri tulis tentang buku Divine Comedy. Kemudian, apa yang menariknya, Injil Barnabas menyebut tentang perjalanan Isra' Mi'raj itu. Perjalanan Isra' Mi'raj itu. Justru pihak Kristian dan Yahudi sekalipun mendakwa bahawasanya Injil Barnabas mengambil maklumat daripada Dante Alighieri. Okey, saya ceritakan. Siapakah itu Barnabas? Semua kita tahu bahawa Barnabas merupakan Hawariyun yang ke-12, yang terakhir. Dan Barnabas ini merupakan kawan baik kepada Isa alaihissalam. Dialah satu-satunya orang yang boleh bercakap dengan Isa secara direct. Dan Barnabas ini, mengikut pahaman dan bacaan saya, Barnabas ini adalah orang yang telah mempunyai konflik dengan Paul. Pada masa itu, Paul sudah ada. Dia mempunyai konflik dengan Paul. Dan dia telah tinggalkan Paul. Kemudian, macam mana Paul datang lagi dan dia telah tasamuh dengan Paul. Maknanya, okeylah tolerate dengan Paul. Dan apabila berlaku keadaan ini, maka pihak gereja yang berpusat di Rom pada ketika itu, nak tahu macam mana kita nak finalisekan tentang penulisan Bible ini. Dan Barnabas ini pada hakikatnya ialah di zaman, sebelum itu saya cerita tatawur ataupun the development of the agama Kristian. Berdasarkan kenyataan dikemukakan oleh Frankfurt Mezer, dia mengatakan bahawasanya agama Kristian terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu daripada 1 AD kepada 33 AD. 1 AD ialah zaman Isa alaihissalam. 1 AD kepada 33 AD. Nabi Isa alaihissalam hanya berada di atas muka bumi selama 33 tahun sahaja. Dan berapa tahun dia melakukan dakwah tentang agama Nasrani itu? 3 tahun sahaja Nabi Isa alaihissalam berdakwah. 3 tahun sahaja, maknanya 30, 31, 33. 3 tahun saja. Dia berdakwah kepada kepada kaumnya itu. Kemudian sesudah 33 AD sambung kepada 65 AD. 65 AD ini mengikut Franz Fitzmayer itu ayam companions ataupun sahabat-sahabat Isa tadi. Termasuklah Barnabas itu. Jadi dia di antara companions itu ada maratib pula. Mana Barnabas itu maratib yang pertama lah. Kan dia ada ramai companions macam dalam agama Islam kita ada tabi' macam tu.
Jadi daripada 65 sehingga ke zaman 95 AD berdasarkan pembahagian dikemukakan oleh Frank Fitzmayer bahawasanya itu adalah alam evangelis. Evangelis. Di dalam evangelis dia ada redactors. Redactors ni maksudnya orang yang edit the Bible itu. Daripada 65 AD sehingga 90 AD. Bayangkan apabila berlaku sesudah 90 AD tadi, sebelah 95 AD tadi, apa yang berlaku? Bible itu sudah diubah. Dan di manakah Injil Barnabas pada ketika itu? Hilang. Alam ketika Injil Barnabas itu, alam ketika Bible itu diubah, diedit, Injil Barnabas tidak terdapat di dalam the canonical yang 66 books. Dalam Bible ada 66 books, 66 books. Dalam Bible itu 4-nya adalah perjanjian baru ataupun disebut sebagai gospel, dan 3 adalah perjanjian, 5 adalah perjanjian lama. Ya, jadi 4 dan 5 dan 3 dan 4 tadi merupakan the most canonical books in Bible. Bagaimana pula dengan yang terkeluar daripada 9 tadi? Adakah the most canonical? Dia kata kita pakai, tapi kita refer the best one daripada yang the 9 tadi. Dia campur sekali. Dia kata Old Testament itu Torah dan the 4 one tu, the 4 yang itu adalah Injil, gospel dia kata. Jadi kalau kita tak baca daripada awal memang kita tak faham, ya. Okey. Back kepada cerita Barnabas. Kenapa Injil Barnabas sudah habis? Sudah habis? Sudah. Okey. Ada lemon. Bagaimana Injil Barnabas itu, kenapa Injil Barnabas tidak dimasukkan dalam Bible sekarang ini? Ceritanya macam ni. Ia tidak dimasukkan kerana pada hari pihak masa tu bukan the Nicaea lagi, bukan Majlis Nicaea. Majlis Nicaea 325 tidak silap saya. Jadi dia adalah dalam bawah tajaan Ratu Astoria. Sebab dia ada kaitan dengan Vienna dan sebagainya, ya. Jadi pada malam untuk bincang itu Barnabas dibunuh. Jadi keputusannya mereka ambil pandangan canonical dikemukakan oleh Paul. Paul ini merupakan Yahudi. Yahudi yang merupakan batu gunting dalam lipatan kepada agama Nasrani. Dia yang merosakkan agama Nasrani daripada dalam. Itu Paul. Jadi bila Barnabas sudah dibunuh, maka dipakai apa yang Paul bawa dan grupnya. Itulah sampai sekarang. Dan sehinggalah munculnya Majlis Nicaea sekitar 325 AD itulah diperkenalkan konsep Trinity. Pada sebelum itu konsep Trinity tidak wujud dalam Bible. Tidak wujud. Kemudian bila diperkenalkan dan ramailah padri-padri yang menentang konsep Trinity itu dan mereka ini dibunuh. Antaranya Padri Enshock of Syriac dibunuh dan dianggap mati syahid kerana menentang wujudnya Trinity dalam Bible. Sebab itu kita perhatikan sekarang ini Trinity konsep tidak ada dalam Bible, sudah dibuang. Bible ni tiap-tiap tahun diedit. Diedit tiap-tiap tahun. Justru kita dapati bila saya baca, ni macam apa yang di Quran sebut ni. Maknanya, kenapa saya boleh kata begitu? Sebab apabila Quran itu dikumpulkan oleh Osman bin Affan. Osman bin Affan mengumpulkan Quran dan dicetak, ditulis, diulang. Sesiapa boleh membaca Quran pada ketika itu. Sama ada Nasrani ataupun Yahudi. Boleh membaca Al-Quran. Yang telah dikumpulkan oleh Osman bin Affan. Dan saya berpandangan bahawasanya padri-padri Yahudi dan Nasrani telah mengambil maklumat dalam Al-Quran dan meletakkan di dalam Bible, penulisan mereka. Okay. Alright. Terima kasih Prof atas penerangan yang jelas dan kita pun dapat tahulah tentang Injil Barnabas ini, kenapa itu tidak diiktiraf oleh Gereja Rom. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, masa seperti biasalah, masa sentiasa mencemburui kita. Selain daripada kita cinta dengan cemburu yang cinta, begitulah ya tentang masa ni. Jadi mungkin pada penghujung ini Prof, sedikit bagaimana kalau pelayar kita di media sosial maupun yang berada di Dewan ini untuk mendapat maklumat lebih lanjut lagi tentang, saya kira ada spin-off ya ataupun projek yang
iringan kepada buku ini yang Prof lakukan? Mungkin Prof boleh kongsikan. InsyaAllah yang terdekat ini dokumentari dengan TV Hijrah dalam studio dulu. Itu paling dekatlah dengan studio tu, dia di TV Hijrah. Adam's Genealogy, tajuk dia, Genealogy Adam yang tu. Tapi insyaAllah saya akan jadikan, saya dah bincang dah, saya dah beritahu konsep pada TV Al-Hijrah. InsyaAllah harap-harap mereka menerima. Saya akan jadikan buku ini teks dalam program itu dan saya akan mengajar. Saya tak nak dah apa, kita tunggu 2 minit ke 3 minit saja kan dengan video je, sebab video kita dah banyak dah. So saya rasa saya nak kelainan lah dalam TV nanti. Ada student, saya mengajar student dan mungkin penonton boleh beli buku ini dan sebagai rujukan untuk kita buat kelas lah. Itu. InsyaAllah. Dan satu lagi Cik Gani saya nak tambah. Suasana saya akan minta dengan TV Hijrah ada suasana kuno. Jadi kami ini berada dalam suasana kuno dan kami akan nampak padang pasir, unta, kafilah berjalan kan itu. Tapi tak tahulah dia orang akan laksana ke tak. Saya dapat berimajinasi membayangkan tu ya. Okay. Belajar di tengah padang pasir. Ada ribut pasir sikit kan. Ada unta kan. Seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan. Ramai ni pelajar nak sangat ni. Ni mereka teruja ni jangan grad dulu, tangguhkan semester dulu supaya dapat jadi beserta kepada program Prof tu nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita berikan tepukan gemuruh kepada yang berbahagia Profesor Dr. Saleh Yaakob atas penerbitan beliau buku ini, Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun. Saya kira ini adalah peluang terbaik kepada kita untuk membina ataupun mencari naratif baru dalam kita menangani pandangan-pandangan barat yang begitu meluas sekali, khususnya dalam media sosial, apatah lagi dalam dunia filem. Jadi tak ada soalan kita tutup sebab kita pada pukul 1 mungkin ada acara yang menyusul. Jadi kita berakhir, tapi saya minta juru foto sekiranya kita minta Prof duduk di bawah, kita ambil gambar di atas bersama-sama dengan anak-anak murid Prof. Kita abadikan kenangan yang sungguh indah pada tengah hari ini. Silakan. Sehingga itu untuk pelayar di media sosial, sehingga itu sekian saja rancangan kita pada tengah hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dengan Prof. Dr. Saleh. Memang orang kata sejarawan bergerak seperti kita berada di padang pasir. Baik, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.